Sekejap Kejap, tengah tunggu nak rekod. Sabar Okay, done. Okay, so untuk chapter 9, ada dua lagi chapter tau. Chapter 9 dengan 10 je. So nak habis dah ni. So untuk yang ini kita akan tengok untuk plants lah. Okay, so hari ni untuk plants. So kita akan tengok beberapa structure, definition dia. Lepas tu dia punya structure male dengan structure female. Dan saya rasa macam tak sempat double fertilization. Okay, so tengoklah nanti. So untuk reproduction, kita tahu maksud dia penghasilan new individuals from pre-existing cells. Okay. So hafal lah ni, takut nanti dia tanya dalam objektif kan. So kamu kena pilih lah. Okay. So ensure the survival of a species. So ini kepentingan lah reproduction untuk memastikan survival of a species. Okay. So ada dua types of reproduction, asexual dengan sexual. Saya pasti awak pun dah tahu kan. Okay. Kalau asexual, single parent. Okay. Kalau sexual, both parents lah. Okay. So ini kita tengok pada reproduction dalam angiosperm. Okay. Untuk plant. Okay. So angiosperm ni, sebelum kita go further, kita tahu angiosperm tu adalah tumbuhan ataupun pokok yang berbunga. Okay. So ada flower. Okay, so dia mestilah ada dia punya reproductive organ iaitu flower. Kalau soalan tanya, what is the reproductive organ for angiosperms? Flowers lah. Okay. So ini general structure untuk bunga lah. Okay, so kebanyakan bunganya adalah semua ini. So ada stamen, ada carpel, petal, sepal dengan receptacle. Dengan ovule dalam dia. Okay, kita go from outside to inside lah. So paling luar adalah receptacle. Receptacle ni adalah dia punya stem lah, stem that connects the main stem yang utama tu dengan yang bunganya lah. Okay, receptacle. So sepal dengan petal. Okay, so ketiga-tiga ini adalah bukan yang tak terlibat dalam reproduction lah. So dia ada dalam nota seterusnya tu. Tak apa, saya tulis contek kat sini je terus. So tiga ni tak terlibat dalam reproduction ya. Ya. Nampak? Non-reproductive organ. Non-reproductive organ. Okay So yang reproductive organnya adalah stamen. Ini reproductive organ. Okay, reproductive organs. Lepas tu dengan carpel. Carpel. Yang inilah. Okay, so ini adalah reproductive organ. So cara nak ingat, kalau kamu nak ingat baguslah sendiri. Kalau tak ingat lagi, reproductive organ, stamen, man. Ni man ni untuk lelaki lah, man, stamen. Okay. Yang untuk perempuan, carpel. Carpel ni, perempuan kan suka couple-couple. Contoh, okay. So perempuan suka couple-couple, carpel lah. So dia adalah untuk reproductive for female. Okay. So kalau stamen, apa dia punya komposisi ataupun komponennya? Enter dengan filamen lah. Yang ini enter dengan filamen. Filamen ni untuk pegangkan enter je. Okay. Yang carpel ni pula untuk female. Dia ada stigma. Okay. Masuk ada style. Ni dia punya style tu adalah connection lah antara stigma dengan ovary ni tu. Dan dia ada ovary lah. Senang kamu nak ingat kalau female tu perempuan semua ada ovary. Semua ada style. Semua bergaya kan. Perempuan suka bergaya. Lepas tu stigma tu dia ada karisma. So perempuan berkarisma. Contoh macam tu. Okay. So dalam ovary ni dia ada ovule lah. So ni contoh untuk ada 6 ovule dalam dia. Ada juga certain flower yang ada satu ovule saja. Okay. Tak semestinya kena ikut macam ni. Alright. So ni dia non-reproductive organ. Yang ini adalah reproductive organ untuk female. Stamen untuk male. Okay. Kalau ada bunga yang lacking ataupun tak ada salah satu benda-benda ni. So dia akan dikatakan sebagai incomplete flower. Okay, so incomplete flower. Right, tu je.
Okay, non-reproductive organ in flower, yang tadi itulah petals dengan sepals. Sebab petals ni digunakan untuk attract je, attract pollinators. Ni nampak ni, attract pollinators. Okay. Kalau yang sepal ni pula untuk protection. Ni nampak ni, protect. Yang apa? Pucuk budding, bud. Dia punya pucuk kot. Kalau orang cakap bunga tu kan, sebelum dia keluar bunganya tu, dia punya bud tu. Okay. So, kalau male reproductive organ. So, tadi dah katakan ada anther, ada filament. Okay. And anther tu ada 4 pollen sac. Dalam anther ni ada 4 kantung. Okay. So, pollen sac ni ada pollen grain. Dalam kantung tu ada grain, ada biji-biji tu. So, kita tengok gambar. Tak gambar, tak ada pula gambar. Okay, nantilah kat bawah sikit kot. So, yang untuk female pula, couple. Couple ni dia ada 3, tadi dah sebut dah. Okay. So, yang stigma tu dia sticky. Sebab tu kamu boleh jugalah samakan stigma, sticky. Macam tu. Okay. So, kenapa dia melekit? Sebab untuk melekatkan pollen. Pollen ni daripada male. Melekatkan pollen grain tadi kan saya kata tadi dekat dalam anther tu ada bijirin-bijirin itu, biji-biji tu. Yang inilah. Okay. Lepas tu at the base of the couple, bawah sekali ada ovary. Okay, so a swollen structure containing one or more ovule. So saya kata tadi, ada certain flower yang ada banyak ovule-nya, ada certain yang ada 6 contoh dalam gambar ni. Okay, macam itulah. Okay, so inilah dia untuk male punya. Inilah dia anther-nya. Kalau kamu dekat lab, kita boleh tengok. Nanti kita tengok belah, lepas tu nampak ada 4 kantung tu sebenarnya. Boleh nampak lah. Okay. Tapi tak ada, tak apalah, tengok gambar je. So, occurs within anther. Lepas tu satu anther has 4 microsporangia. Iaitu yang tadi pollen sac. Nanti kalau nak exam, dia keluar perkataan microsporangia ni, kamu jangan gelabah. Dia adalah pollen sac lah sebenarnya, kantung-kantungnya tu. Okay. Kalau plural, microsporangia. Kalau satu saja, microsporangium. Macam tu tau. Okay, microsporangium. Okay. So, dalam satu anther, dalam gambar ni, ada 4 microsporangia. Setiap satu microsporangium, ada microsporocyte. Itu ayat dia. Okay. One anther contain 4 microsporangia. Each microsporangium contain microsporocytes. Ataupun microspore mother cells. Kamu kena familiar lah dengan perkataan-perkataan tu. Takut kamu kan, apa tiba-tiba microsporangia ni, yang kita belajar pollen sac. Sama je bendanya. Faham So, ini adalah dia punya gambaran lah daripada atas. So, ini microspore mother cell. Okay. So, microsporangium ataupun pollen sac ni tu, kantungnya tu. Okay. One of the chambers of the anther in which pollen is produced. Pollen tu yang tadi tu lah, microspore mother cell ni. Microspore mother cell. Okay. Yang dalamnya semua adalah 2N. Okay, 2N Masih ni lah, diploid lagi. Belum haploid. Okay, kalau microsporocyte pula ataupun microspore mother cell yang 2N tadi tu. Yeah, a diploid cell that divide by meiosis to give rise to 4 haploid microspores. Dalam kantung ni lah nanti dia akan undergo meiosis daripada 2N jadilah N. Dalam kantung tu, okay, dalam pollen sac. Okay, lepas tu yang ini adalah microspore. So microspore ni adalah apa? Hasil daripada meiosis tadi tu. Hasil daripada microsporocyte ni, undergo meiosis, dapatlah microspore. Macam itulah, okay. So, form a heterosporous plant species that develops into pollen grain ataupun male gametophyte. Ini dia bahaya untuk topik ni ataupun awal-awal ni kan. Dia banyak macam boleh guna pollen grain ataupun boleh guna male gametophyte. Takut kamu confuse. Okay. So, hati-hatilah tengok. So, each microsporocyte divide. Microsporocyte apa tadi? Microsporocyte adalah yang ini tadi kan? Microspore mother cell. So, dia, kalau kamu ada nota awak sendiri kan, kalau boleh contenglah dekat situ. Okay? So, 2N.
by meiosis to produce 4 haploid microspore. Microspore tadi apa? Iaitu ni lah. Nampak ni? Pollen grain ataupun megametophyte. Bila kamu baca tu kan, bila kamu baca, kamu slashkan terus dengan apa yang nama lain dia. So that kamu familiar lah. So microspore boleh juga dikatakan sebagai pollen grain, boleh juga dikatakan sebagai male gametophyte. Macam tu lah. So kalau nak belajar macam tu cara dia. Okay. So each microspores yang N, okay, N, divide once by mitosis and produce 2 cells. Generative cell, N juga. Tube cell, N juga. Conteng. Kalau ada nota, tolong conteng. Okay. So the 2 cells structure is called pollen grain. Pollen grain ataupun pollen grain yang tadi tu kan. Tapi yang microspore tu dia dah differentiate, dah divide. So dia akan jadi generative dengan tube cell. Okay. Ataupun ada certain nota ada tu ni matured pollen grain. Matured ditambah kat sini. Matured pollen grain. Bolehlah tambah. Sebab takut kita confuse. Tadi pollen grain juga. Yang ini atas ni. Bawah ni pollen grain juga. So cara nak bezakan dia, kamu tambahkan perkataan matured pollen grain. Okay, apa beza dia? Kalau pollen grain tak menjalankan mitosis lagi. Okay, pollen grain tak menjalankan mitosis. Macam ni lah, ni gambar ni. Ni pollen grain. Ada satu je nukleus dalam dia. Macam tu. Okay. Kalau yang ni matured pollen grain. Ada perkataan matured. Ada 2 nukleus dalam tu. Okay, iaitu generative cell dengan tube cell. Ada 2. Faham tau So tambahlah perkataan matured tu. Supaya kita tak confuse So yang ini satu pollen grain yang dah matang, ada generative dengan pollen tube. Right. Lepas tu yang ini ada exine thick outer wall untuk protection. Yang ini intine untuk digest. Kamu tambahkan kalau ada nota tu, digest the surface of apa nama ni? Stigma. Untuk digest, dia akan keluarkan enzim untuk digestkan stigma nanti. Nanti kita akan tengok cerita dia. Okay. So, apa pula tetrad? Tetrad ni adalah 4 lah. Okay, kita pun dah pernah dengarkan tetrad kan yang dekat homologous kromosom tu. Kan, tetrad, bivalent. Ni sama juga tapi 4 microspore. Bukannya 4 sister chromatid. Okay. Immature pollen grain. Nampak immature pollen grain. Microspore je, bukannya matured pollen grain. Ini pollen grain je. Pollen grain. Ataupun male gametophyte. Macam tu Produced at the end of the second meiotic division. So pollen grain ataupun megametophyte containing 2 cells, generative cell and tube cell. Yang ini kamu tambahkan yang. Sebab kita tak nak confuse. Tadi dah pollen grain. Ni sama juga. Ini kamu tambahkan perkataan matured pollen grain. Faham tau So matured pollen grain. Okay Sebab dia dah ada 2 sel dalamnya. 2 sel. Okay. Generative cell. Apa dia punya tu? One of the 2 cells divide mitosis to form 2 motile sperms. Dah ada generative cell. Yang generative cell ni pula akan divide jadi sperm. Dengan sperm. Gitu. So tube cell ni pula akan pollen grain produce when microspore divide by mitosis. Salah satu tu lah, lagi satu. Dia tolong buat tube. Dan nama pun tube cell. Help. Nanti ada lagi kat bawah tu. Help to make tube. Just generally saya nak beritahu lah. Awal-awal saya nak beritahu. Tube cell ni function dia untuk membuat tube. Lubang. Laluan. Macam tu lah. Okay So pollen grain is enclosed by 2 wall. Ada thick dengan enzyme. Thin. Iaitu intine. Okay. Yang jangan confuse dengan apa nama tu? Exon. Kan? Dengan siapa lagi tu? Yang untuk mRNA tu. Yang itu jangan confuse pula dengan tu. Okay. So ini exine, ini intine. Okay. Dengan intron, sorry. Exon dengan intron. Bukan sama kan? So confuse nanti. Okay. So pollen grain is known as immature.
young male gametophyte is sperm producing structure. Okay, so pollen grain becomes mature when it lands on compatible stigma. So development of male gametophyte continue after pollination. So cerita ni, ayat ni dia nak kata yang pollen grain ni daripada anther, okay, daripada 4 kantung tadi tu, pollen grain tu adalah immature, belum matang. Okay. Bila dia dah matang, dia akan pollinate, pecah, pergi ke stigma. Bila dia land on the suitable stigma, ni ayat ni kan. Bila dia land on compatible stigma, yang maksudnya compatible tu sama spesies, pokok dia yang sama lah. Tak boleh lah pokok lain. Okay, kalau tak terhasil anaknya tu. Okay. So dia akan continue after pollination. Continue matang untuk jadikan matured. Okay. So inilah dia cerita je, when pollen lands on stigma, tube nucleus will produce pollen tube. Ni saya kata tadi. Dia menghasilkan tube, laluan. Tube nucleus. Okay. Generative nucleus dia hasilkan apa tadi? Sperm kan? Sperm. Sperm nuclei. Okay. Germinated pollen is known as matured male gametophyte. Pollen tube will deliver sperms to the egg. Okay, so kamu bayangkan ini adalah pollen grainnya. Okay, so pollen grainnya bila dia land on the stigma, ni kamu bayangkan ni stigmanya. So pollen tube ni akan membuat laluan lah. Kamu bayangkan ni ada stigma dia. Saya ingat pula stigma yang kat sini pula. So stigma dia kat sini, ovary kat bawah. Dia nak pergi ke bawah lah ni sebenarnya. Okay, so sperm tu nak lalu, siapa yang buat laluannya? Tube nucleus ini. Okay, so tube nucleus tu akan gali bawah. Macam itulah. Okay. So sampailah ke ovary yang ada ovule dalamnya. Okay, so kalau tak faham bagi tahu. So inilah dia punya flow. Okay, daripada microsporocyte. Microsporocyte ni kita boleh slashkan dengan apa? Microspore mother cell. Microspore mother cell. Microspore mother cell. Okay. So pollen mother cell ataupun nampak dalam ni pun ada juga. Namun banyak betul nama dia kan. So kalau boleh memang kamu kena familiar dengan semua nama. Tapi choose lah satu yang senang nak ingat. Kalau tu microsporocyte je. Okay, microsporocyte. Okay. So dia akan undergo meiosis. So akan hasilkan 4 microspores. Okay, ataupun nama lain apa microspores ni tadi? Pollen grain. Ataupun apa? Male gametophyte. Faham So saya ulang, microsporocyte akan undergo meiosis, hasilkan 4 microspores. Haploid. Okay. Iaitu pollen grain ataupun male gametophyte lah. Tak ada matured, tak ada perkataan matured depan dia tau. Okay, belum matang lagi. Okay, so pollen grain ni akan undergo mitosis. Nampak ni, mitosis. Mitosis, dia akan hasilkan 2 sel. Generative nucleus dengan tube nucleus. Kita selalu bayangkan kan, kalau satu sel ni undergo mitosis, dia akan divide. Tapi yang ini sebenarnya mitosis without. Kalau kamu ada nota, tambahkanlah without cytokinesis. Saya takut awak confused. Sebenarnya dalam satu ni, microspore ni, nukleus dia sahaja yang divide. Saya besarkanlah sikit kat sini. Contoh macam ni kan. Okay, ni ada 4 microspores. Dalamnya setiap satunya ada 1 nukleus. Yang satu ni akan divide terjadi 2. Tapi masih 1 sel lagi. 1 microspore lagi. Faham tak? Okay. Lepas tu dia kata kat sini, mitosis without cytokinesis. Tanpa pembahagian cytoplasm. Okay, itulah maksud dia. Faham lepas tu, hasilkan generative nucleus dengan tube nucleus. Okay, lepas tu generative nucleus ni pula akan undergo mitosis, menghasilkan 2 sperm cell. Yang ini pula mitosis with cytokinesis.
mestilah kena ada cytokinesis, mestilah kena ada pembahagian cytoplasm. Sebab nak hasilkan daripada satu nukleus tu, nak hasilkan 2 sperm yang berlainan. Ni satu sperm, ini satu lagi sperm. Macam tu. So yang ni kena cytokinesis, yang atas without cytokinesis. Okay. So tube nucleus pula produce pollen tube. Tu je. Okay. So ini gametophyte generation ni lah. Right. Boleh boleh. So yang pollen tube tadi tu dia hanya buat laluan je. Yang 2 sperm tu nak lalu lah sebab 2 sperm tu nak lalu. Okay, so yang tadi male. Okay, so male kamu ingat ada meiosis, ada mitosis dengan ada mitosis lagi satu, kan? Okay, so female pula. So female develops within ovule. Okay, each ovule attached to the ovary, okay, by placenta, dipanggil sebagai funicle. Okay, funicle ke funicle ke tak kisahlah macam mana sebut, asalkan ejaan tu lah. Dan nasib baik objektif, okay, setakat ni lah info objektif, tahu je lah dia punya structure-nya, funicle. Funicle. Okay, so each ovule has one megaspore mother cell. Oh, ada pula. Tadi tu kalau untuk male, microspore mother cell. Yang ini megaspore mother cell. So, beza lelaki dengan perempuan, mega dengan micro je. Okay. So, megaspore mother cell, megasporocyte. Tadi microsporocyte. Ingat tak? Okay. So each megasporocyte divide by meiosis to produce 4 haploid megaspore. Tadi 4 haploid microspore. Ni megaspore. Okay, so 3 megaspores near micropyle. Micropyle degenerate. Okay, tinggal satu lah. 3 tolak kan? 3 tolak 1. 4 tolak 3. Tinggal 1. Okay, so ini dia punya flow lah. Megasporangium apa tadi? Macam sama dengan microsporangium yang. Microsporangium. Microsporangium tadi tu apa? Enter kan? Yang kantung-kantung dia tu. Enter. Kalau megasporangium tu apa? Ovule-nya lah. Ovule. Okay, so ovule-nya. Megasporangium. Kalau megasporocyte ataupun megaspore mother cell sama dengan microspore mother cell tadi tu. So dia akan undergo meiosis untuk hasilkan 4 haploid megaspores. So megaspores ni dah haploid. Okay, yang tadi tu diploid macam ni. Okay. Megaspore haploid akan from a heterosporous plant develops into embryo sac ataupun female gametophyte. Kalau tadi microspore develop into yang sperm tadi tu, sperm cell tadi tu. Okay. So, embryo sac ataupun female gametophyte adalah a large cell that develops in the ovule, okay, containing 8 nuclei formed by mitotic division of the surviving megaspores. Okay, kenapa ada tiba-tiba ada 8 ni? Okay, nanti kot ada cerita dia. Sekejap nanti So, antipodal cell adalah yang mana satu? Yang atas ni. Okay, ada 3 antipodal cell. Okay. Opposite micropyle. Micropyle dia adalah pintu rumah ni. Yang polar nuclear pula adalah yang tengah-tengah. Polar nuclear ni yang nanti sperm akan fertilize. Salah satu sperm tu akan fertilize. Okay. Yang egg cell ni pun salah satu sperm tu akan fertilize dengan dia. Yang synergid ni pula adalah 2 sel yang tepi. Dia memberi makanan kepada egg cell. Faham So inilah development of the female tu. Okay, so ini satu ovary. Dalam dia ovule. Okay. So ini megasporocyte. Dalam ovule ada megasporocyte. Okay, ini pintu dia. So bila megasporocyte tu undergo meiosis dapat 4. Sama. Setakat ni sama kan macam yang male kan? Okay, dapat 4. Megaspore. Antara 4 ni 3 akan degenerate. 3 ni akan hancur. Tinggallah satu. Satu yang matang. Okay. So, satu yang matang. Dia kan sebenarnya kan plant yang untuk female plant ni sebenarnya sama dengan human female. Kita ada banyak secondary oocyte. Salah satu tu je yang akan matang.
Ada banyak yang degenerate. Sebab tu kita ada menopause. Perempuan ada menopause. Sebab kita punya secondary oocyte tu makin lama makin berkurang. Okay. Kalau yang lelaki, semua yang dihasilkan tu semua dikeluarkan, digunakan. Macam yang male untuk ni lah, male untuk plant. So sama je kan. So 3 degenerate. Okay. 1 tadi tu undergo mitosis. Okay. Tadi kan tinggal 1. Bila 1 undergo mitosis, lepas tu ada 2. Nampak ni 2 ni. 2. Okay. Bila 2 ni undergo mitosis, dapatlah 4. Ni 4 ni. Bila 4 ni undergo mitosis, dapatlah 8. So dia 3 kali mitosis. 1, 2, 3. Kenapa kena 3 kali? Sebab nak hasilkan 8 sel. 8 nukleus. 8 nukleus ini. Faham tau? Soalan takkan tanyalah kenapa 3 kali. Just nak bagi tahu yang nak bagi tahu awak yang kenapa 8 kali, kenapa 3 kali sebab nak hasilkan 8 nukleus ni. Okey? Embryo sac. Lepas tu ni. Inilah. Daripada 8 ni, 3 daripada dia akan jadi antipodal. 2 jadi polar nuklear. 2 lagi synergid dengan 1 ovum. Okey. So yang ni female tadi tu lah. Sama je ceritanya. Nak tunjuk je daripada 4 tinggal 1. 1 ni divide lagi. Dapatlah 8. Daripada 8 ni 3 atas, 2 tengah, 1 tengah, 2 kat tepi. Macam tu je. Okey. Ini pun sama jugalah. 2 nuclei at the center is called polar nuclei. 3 nuclei opposite is called antipodal. 3 nuclei at the micropyle consists of ovum dengan synergids. Inilah ovum dengan synergid. Okay. The synergids attract and guide the pollen tube. Nampak synergid ni. Dia selain daripada dia membekalkan makanan kepada egg cell. Sebab egg cell ni yang kita nak fertilize kan. So selain daripada memberi makanan kepada egg cell, dia juga guidekan lah pollen tube tadi tu. So pollen tube tadi kamu bayangkan macam ni lah. Ini stigma kat atas. Pollen kat atas ni dah. So pollen tube datang, pusing, masuk sini. Macam tu. Okay. So polar nuclei give rise to endosperm tissue. Okay, yang antipodal tu memang unknown lah. Tak apa, buat je unknown. So inilah untuk female punya flow. Okay, yang tadi tu male. Yang ini male, sebenarnya male, yang ni female. Okay, daripada female ni kan, jom kita buat yang sebelah dia. Yang ini megaspore pula. Kalau female megasporocyte, kalau male microsporocyte. Dia undergo meiosis. Ini pun undergo meiosis. Okay. Dia hasilkan 4 megaspore. Ini pun 4 juga. Tapi microspore. Yang N. Okay. Yang ini 3 degenerate. Yang ini keempat-empat tu akan develop. Jadi 4 matured pollen grain. Okay, matured pollen grain tu maksudnya dia dah undergo mitosis lah. Yang daripada 1 jadi yang ada generative dengan apa tadi tu? Tube nucleus. Okay. So daripada 4 tu, yang generative ni akan undergo mitosis lagi. Ini mitosis kan? Kat atas ni mitosis. Yang ini undergo mitosis lagi. Mitosis untuk hasilkan sperm. Kalau yang female pula tadi, mitosis 3 kali dapat 8. So dapat 3, 2 dengan 1 dengan 2. Faham kan? Nampak kan? So beza dia lah. Nampak lah. Awal-awal ni sama. Cuma yang akhir tu lah. Produk dia tu lain-lain sikit. Tu je. Okay. So nama dia lebih kurang sama. Microsporocyte, megasporocyte. Microspores. Yang ini megaspores. Okay. So each microspore akan undergo mitosis. Jadi generative dengan nukleus tadi tu. Yang ini satu je yang akan undergo mitosis. Dapatlah 3, 2, 1, 2. Okay. Okay, so saya sempat lagi nak masuk ni tau. Okay, double fertilization. Habiskan untuk plant lah. Okay, so double fertilization ni. Kenapa nama dia double? Okay, double kenapa? Sebab kan tadi masa generative nucleus tu kan dapat 2 sperm
So dia kata sebab tu dah double. One sperm fused with ovum, another sperm with polar nuclei. Ni ada dua pengantin lelaki. Okay, dua pengantin lelaki. Okay. So macam ni lah, double fertilization. So during pollination, pollen grain is transferred from anther to stigma. Yang tadi kan pollination kan. So outer wall akan secrete enzyme. Okay. Untuk menentukan suasana ataupun surrounding dia sesuai tak? Suhu okey tak? Pokok dia suhu okey tak? Ada moisture tak? Ini enzyme. Yang intine pula akan digestkan stigma, buat lubang. Kamu bayangkan dia macam satu bom. Bom tu terjatuh atas stigma. So bom tu akan keluarkan satu chemical dulu, check. Okay tak surrounding dia. Lepas tu dia akan keluarkan lagi substance. Dalam dia tu akan keluarkan lagi substance untuk hancurkan bawah tu, stigma tu. Satu acid tu lah. Okay. So pollen germinate when the tube cell produces pollen tube. Pollen germinate ni maksudnya daripada generative. Kalau ada nota tu salin. Generative nak jadi sperm dengan sperm. So lepas tu dia kata bila dia germinates. Okay. So germinated pollen consists of pollen tube nucleus. Generative nucleus is called immature male gametophyte. Okay, so dia dah ada 3 ni, pollen tube nucleus, yang generative nucleus. Tapi bila dia jadi mature, bila dia hasilkan sperm. Sperm tu. Okay. So development of young microgametophyte occurs within carpel. So which supply nutrition and protection to the young male gametophyte. So yang carpel tu membantu jugalah. Ingat tak tadi carpel kat mana? Yang ada stamen pula. Stigma, style dengan ovary kan. Sepanjang tu lah, itu carpel. Okay. So dia memberi nutrition dengan protection dekat sperm tu nanti. So pollen tube elongates down the style towards embryo sac. So dia akan pollen tube down the style towards embryo sac. Okay, ke arah embryo sac lah. As it grows, generative cell divides by mitosis. So kiranya yang generative tu akan divide dalam pollen tube ni. Nampak ni? Daripada 1 dapat 2 sperm. Okay. So male gametophyte is matured sekarang. Sudah jadi sperm, dah ada sperm, dia matang lah. Okay. So the tip of the pollen tube enters the ovule through the micropyle. Pintu dia kan, micropyle ingat kan pintu tadi tu? Okay. So tube nucleus degenerate. Nampak? Bila dah sampai kat sini, tube nucleus tu degenerate. Kiranya function tube nucleus tu hanya untuk buat laluan je. Lepas tu dia dah buang, mati. Okay. The tip of the pollen tube bursts. The two sperm are released into the embryo sac. One sperm fused with the egg cell to form diploid zygote. And another sperm fused with 2 polar nuclei to form triploid endosperm. Okay. So, inilah dia cerita double fertilization. Okay, so egg and sperm dapat zygote. 2 polar nuclei dengan sperm dapat endosperm. Yang integumen akan jadi seed coat. Yang ovule akan jadi seed. Ovary pula akan jadi dia punya fruit. Contoh macam buah mangga. Yang awak makan tu adalah dia punya ovary sebenarnya. Ovary pun sebenarnya. Yang ovule tu adalah dia punya biji dalam dia tu lah, seeds dia. Okay, so itu ovary sedap kan? Macam itulah. So the fusion of 2 sperms with different nuclei and embryo sac is called double fertilization. So ini zygote akan jadi embryo, endosperm akan providekan makanan kepada developing embryo tu lah. Okay. So itulah dia kisah untuk double fertilization. So kisahnya macam ni lah. Kiranya yang ni rumah pengantin perempuan. Ni saya nak buat perumpamaan lah. Ni rumah pengantin perempuan. Okay. Yang pengantinnya yang mana? Polar nuclei. Okay. Dan juga egg. Ni. Yang sinergit ni pengapit dia. Sinergit ni tolong lap-lapkan, tolong bagi minum. Itulah dia function untuk sinergit tu. Okay. Dan juga dia lah tolong panggil pengantin lelaki nanti. Mari sini. Kat rumah dia kat sini. Macam tu. Okay. Yang pengantin lelaki ni,
Dia naik ni ada apa? Bonzer kat depan. So dia lah tolong ke tepi pengantin lelaki nak lalu. Okay, bila dah sampai kat sini baru dia divide. Ada 2 pengantin lelaki kat sini. Okay. Bila sampai kat pintu rumah pengantin perempuan, which is the micropile tu, yang bonzer tadi tu ataupun guard dia tadi tu akan bunuh diri. Gitu. Macam itulah. Okay. Sebab dia function dia itu je, buat laluan je. Bila dah sampai kat pintu, dia bunuh diri. Dia hilang lah. Okay. So yang satu pengantin lelaki ni akan fertilize ataupun berjumpa dengan pengantin perempuan yang antipodal pula, polar nuklear ni. Yang satu lagi ni akan berjumpa dengan pengantin yang egg ni lah, egg cell ni. Macam itulah dia double fertilization sebenarnya. Okay. So, ni dah. So, untuk topik ni kamu kena tahu pasal dia punya structure, lepas tu pasal double fertilization dan pasal ni yang. Saya rasa mesti ada tanya pasal ni. Bila dah fertilize, dia jadi apa? Polar, dia jadi apa? Endosperm. Ovary, dia jadi apa? Sebab dia objective questions kan. So, dia selalu tanya macam ni je lah. Ni jadi apa lepas tu? Macam tu. Okay. So, kena hafal ni lah. Okay, so saya rasa ada apa nak tanya pasal double fertilization? Ni dah lain. Ni nantilah. Faham tak? Boleh tak faham? Faham. Boleh. Okay. So, kalau dah tak ada apa-apa, double fertilization settle.